sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 3 nak membentang tentang topik materialisme. Sebelum memula pembentangan, kami ingin memperkenalkan diri kami. Sejahtera doktor, nama saya M. Kuran Lelaki Nagendra, nombor matriks EX03711. Hai doktor, nama saya Darshini Tanakodi, nombor matrik EX03721. Nama saya Kuan Ana Lelaki R. Kamaraju, matriks nombor 03709. Hai doktor, saya Sasmita dan nombor matrik saya EX03722. Jadi, saya ingin memulakan pembentangan hari ini dengan pengenalan materialisme. Tidak dapat dinafikan bahawa kepercayaan materialisme merupakan sebahagian penyelewangan yang berlaku semenjak tamadun awal manusia yang mempercayai kewujudan melalui unsur nyata dan realiti. Materialisme berasal daripada perkataan Yunani iaitu materia yang bermaksud benda yang berjirim serta berjisim. Materialisme merupakan satu fahaman yang dianggap wujudnya unsur material melalui pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan sebagainya. Dalam konteks ini, semuanya berkembang dan berasaskan material. Fahaman tersebut menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Seterusnya, saya ingin membentang tentang isi iaitu pemikiran materialisme. Sebagai isi pertama, materialisme menolak persoalan gaib, metafizik atau perkara yang tidak sesuai dengan persepsi dan eksperimen. Hal ini melalui dunia realiti yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Sebagai contoh, roh, malaikat dan syaitan adalah antara contoh kepercayaan perkara gaib yang tidak benar. Seterusnya, sebagai isi kedua, dalam konteks materialisme, akal ialah sumber pengetahuan utama. Dalam konteks ini, manusia perlu berusaha dengan akalnya untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya mengikut kepercayaan atau norma dan adat sesuatu masyarakat. Selain itu, pemahaman perkara gaib adalah luar kuasa akal dan ianya akan ditolak. Isi ketiga bagi pemikiran materialisme ialah asal-usul kejadian alam dan manusia adalah secara kebetulan, automatik dan secara tidak sengaja. Hal ini menolak konsep penciptaan Tuhan. Dalam konteks ini, alam ini berkembang melalui suasana alam sekeliling yang memastikan evolusi serta kewujudan makhluk bukan kuasa ciptaan Tuhan. Kejadian organisma hidup bermula daripada satu sel, berkembang sendiri tanpa kawalan lain untuk revolusi sehingga ke tahap organisma yang paling hebat. Isi terakhir bagi pemikiran materialisme ialah manusia perlu memaksimalkan kenikmatan dan mengurangkan kesengsaraan. Dalam hal ini, menolak konsep menganggap kehidupan hanyalah di dunia semata. Semua manusia perlu melakukan segala kehendak mereka demi mengurangkan keperitan serta kesengsaraan. Dalam konteks ini, segala nikmat akan berakhir apabila hidup manusia berakhir. Dengan ini, tiadalah konsep pembalasan. Seterusnya, saya ingin membentang tentang kesan materialisme dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dipengaruhi oleh materialisme yang menyiratkan mengingati harta benda yang paling penting daripada nilai-nilai. Kesan-kesan ini boleh menjadi psikologi dan bahkan ekonomi. Materialisme juga kadang-kadang digunakan sebagai simbol status. Hal ini pula menyebabkan masyarakat untuk membeli barang-barang yang mereka tidak mampu hanya untuk dimuatkan dalam kerumunan orang kaya. Sebagai bukti bagi perkara ini, terdapat berita yang memaparkan 41 belia muflis setiap hari. Hal ini dikatakan demikian kerana seramai 41 orang belia Malaysia berumur lingkungan 21 hingga 40 tahun dianggarkan menjadi muflis setiap hari akibat kurangnya pengetahuan pengurusan kewangan. Mereka berbuat demikian untuk bersaing dengan rakan sebaya serta dimuatkan dalam kerumunan orang kaya. Jadi, walaupun materialisme adalah daya motivasi dalam ekonomi dunia pada masa kini, materialisme juga dapat mengikis sistem nilai dan mempengaruhi kebahagiaan keseluruhan masyarakat. Jadi, sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya materialisme adalah pandangan hidup yang mencari asas semua benda yang dimiliki oleh kehidupan manusia di alam material semata-mata dengan mengesampingkan segala yang mengatasi alam ini. Sejak awal, ahli-ahli falsafah materialisme yang menyatakan hujah-hujah mereka dalam teori materialisme masing-masing percaya bahawa hujah-hujah tersebut adalah benar. Jadi, ianya meramalkan bahawa rakyat pada akhirnya akan menyedari bahawa harapan satu-satunya untuk mereka adalah bersatu dan melakukan revolusi. Terima kasih.